Selesai sembahyang subuh dan berdoa, Datuk segera mendekati saya yang berada di saf belakang. "Ada apa hal, Tok? Aku nak balik dulu. Kalau nak ikut balik pun boleh. Nak duduk di masjid pun boleh. Terpulanglah kepada kamu." Ungkapan dari Datuk membuat saya tergamam sejenak. Biasanya, jarang Datuk mahu meninggalkan masjid secara tergesa-gesa. "Saya ikut balik, Tok. Itu keputusan dari saya." Datuk anggukkan kepala sambil tersenyum. "Harun macam mana, Tok?" Susul saya lagi. "Dia nak dengar kuliah subuh yang disampaikan oleh seorang ulama terkenal dari Kota Tua, Padang Sumatera Barat." Jelas, Datuk. Memang tidak diduga Harun Fadilah membuat keputusan mengejut. Saya dan Datuk keluar dari perut masjid. Sampai dekat pintu, Harun Fadilah muncul. "Baliklah dulu. Saya tahu ada kerja yang mesti memanda buat di rumah. Lagipun memanda sudah memulakan puasa sunat," bisik Harun Fadilah ke telinga Datuk. "Memang betul apa yang kamu cakapkan," jawab Datuk. "Tama, apa yang kamu perlukan minta saja pada pembantu rumah." Harun Fadilah renung muka saya. Cepat-cepat saya anggukkan kepala. Dan langkah pulang pun bermula. Di saat sedang asyik mengkori Datuk dalam dingin pagi, perkawankan kabus nipis terasa Datuk memperlambatkan langkahnya. Kemudian terus berhenti. "Kenapa, Tok?" Tiada jawapan yang saya terima. Sebagai cucu yang sudah dilatih supaya cepat berfikir dan bertindak bila keadaan terdesak, saya segera mempertajamkan panca indera. Ada bebayang manusia dalam kabus yang menghalang langkah perjalanan Datuk. Manusia itu bertubuh besar, memakai songkok putih, pakaian pelikat berkotak besar dalam warna hijau putih. Baju Melayu telok belanga yang dipakainya koyak di bahagian bawah. Di bahu kanan terselip pangkain hitam menutup sebahagian dada kanan. Lelaki yang tercegat di depan Datuk itu, kurang jelas wajahnya. "Balik saja ke tempat asal kamu, jangan cuba mengganggu urusan orang. Aku ingatkan kamu, jangan cuba nak jadi jago di tanah deli. Nanti buruk padanya pada diri kamu. Kalau tak mati, siksa seumur hidup." Terdengar gema suara sekeliling kami, saya dan Datuk. Suka untuk dipastikan apakah gema suara itu datang dari lelaki tinggi, bertubuh besar. Sebabnya, semasa suara menolak gegendang telinga, saya seperti berada dalam keadaan khayalan dan berbayang orang itu bagaikan tenggelam timbul dalam kabus nipis. Datuk menoleh ke arah saya sambil memberi isyarat tangan supaya mengikuti apa saja yang bakal dilakukannya. Dalam keadaan termanggu, Datuk terus melangkah lalu merempuh lembaga yang menghalang perjalanannya. Tindakan Datuk itu mendatangkan pada lembaga itu bertindak kasar. Datuk ditendang hingga jatuh terlentang. Saya juga menerima habuan. Kain selendang di bahu kanan dilibaskan ke arah saya. Kibasan kain itu membuat saya terhoyong-hayang, tidak daya mengimbangi badan. Kaki bergerak tidak teratur, badan pula terlayah ke kiri, terlayah ke kanan. Gerak langkah saya bagaikan orang mabuk. Dalam saat itu juga, saya terus berselawat seberapa yang boleh. Rasa pening mula berkurangan, tubuh dapat saya imbangi. Tetapi, tidak mampu berdiri dan terpaksa duduk di permukaan jalan pulang. Datuk yang jatuh terlentang segera bangun dan meluru ke arah lembaga yang kelihatan sama-sama. Bila badan Datuk bersentuhan dengan tubuh lembaga tersebut, saya terlihat bagaikan ada pancaran kilat dari arah selatan dan secara perlahan-lahan tubuh lembaga terbelah dua. Tubuh bahagian kiri mengeluarkan api manakala sebelah kanan pecah berderai, macam kaca terhempas ke lantai. Seluruh badan Datuk dibasahi peluh. Tanda-tanda kurang baik, Tama. Komen Datuk setelah berbayang lembaga itu hilang entah ke mana dalam kabus nipis. "Maksud Datuk?" Datuk terus membisu. Langkah pulang yang terhenti diteruskan. Saya terus mengekorinya dengan 1000 persoalan. Cahaya matahari mula bangkit dan mengembang di langit, suasana sekitar mula cerah. Suara kicau burung mula terdengar, sinar matahari yang lembut mula menikam embun di hujung rumput lalu memantulkan cahaya bening yang menarik. Perjalanan kian rancak, saya tidak mahu menoleh ke belakang lagi. Saya berusaha menghapuskan peristiwa yang dialami dari bersarang dalam kepala. Tidak mahu peristiwa aneh itu menjadi ingatan yang mengerikan dalam hidup. Sebab saja sampai di kaki tangga, kami disambut oleh pembantu rumah dengan wajah yang riang. Tetapi, dia tidak berjaya menyembunyikan rasa terkejutnya kerana Harun Fadilah tidak pulang sama. "Tunku Harun mana?" Pembantu rumah mengajukan pertanyaan.
Sekejap lagi dia balik, balas Datuk. Apa halnya? Tanya pembantu rumah lagi. Ternyata dia tidak puas hati dengan jawapan yang dikemukakan oleh Datuk. Dia dengar kuliah subuh, jelas Datuk. Angguk pembantu rumah. Datuk pun melangkah tenang masuk ke biliknya. Beberapa minit kemudian, Datuk keluar dari kamar menuju ke halaman rumah. Tanpa membuang masa, Datuk melakukan senaman silat untuk memanaskan badan dan menegangkan urat saraf. Kira-kira 45 minit kemudian Harun Fadilah pulang dari Masjid Raya. Dari jauh dia tersenyum ke arah Datuk. Kerana sarapan sudah tersedia, saya dan Datuk dijemput oleh Harun Fadilah ke ruang makan. Maaf, kamu dengan tamak saja makan pagi. Kenapa memanda? Harun Fadilah terkejut. Tak apa, kamu berdua makanlah, balas Datuk. Terbukti yang Harun Fadilah tidak dapat menerima alasan itu. Dia terus mendesak, mahukan sebuah jawapan yang konkret. Setelah didesak bertalu-talu, Datuk terus mengalah. Harun, seluruh pandangan Harun Fadilah tertumpu ke arah Datuk. Sepatutnya, aku merahsiakan perkara ini tetapi, kerana kamu mendesak juga dan sebagai menghormati tuan rumah aku terpaksa mengalah, walaupun hati kecil aku berat, sambung Datuk sambil menggaru pangkal dagu dengan jari kelingking. Sepasang anak matanya tertumpu ke arah saya dan Harun Fadilah silih berganti. Harun Fadilah bersuara lemah penuh dengan tanda tanya. Dia nampak serba salah, bagaikan tidak mampu untuk menyambung kata. Begini, hari ini dan esok aku terpaksa berpuasa untuk menyelesaikan masalah kakak kamu, menunaikan wasiat ayah kamu. Aku harap kamu faham. Jangan banyak tanya dan soal. Apa yang aku buat selepas ini adalah untuk tujuan memulihkan kakak kamu. Datuk bagaikan memberi ceramah pendek, penuh perasaan bersama raut wajah mempamerkan kesungguhan untuk menyelesaikan masalah yang melanda keluarga Harun Fadilah itu. Maafkan saya memanda, hiba benar wajah Harun Fadilah. Bahu kanan Datuk dipaut erat. Tak apalah, jangan ulang lagi. Saya minta maaf memanda, ulang Harun lagi. Wajahnya nampak kesal sungguh. Saya menggigit hujung lidah, tanpa mahu memberi sebarang komen, apalagi mahu turut campur dalam perkara tersebut. Beberapa minit berikutnya, saya dan Harun Fadilah masuk ke ruang makan lalu memulakan sarapan pagi. Datuk meneruskan senaman atau latihan silat helang putih yang lebih banyak menekankan pada tumpuan gerak batin bersumberkan gerak nadi dan gerak mata. Memang sekali pandang, gerakan yang Datuk lakukan di halaman rumah nampak lembut dan teratur, nampak mudah, lembut berirama boleh dilakukan oleh sesiapa. Tetapi, pada hakikatnya tidak semudah seperti apa yang dilihat. Datuk berhenti bersilat apabila matahari tinggi segala. Selama 2 hari Datuk berpuasa sunat, dia kurang bercakap. Waktu siangnya dihabiskan dengan membaca Quran dan membaca kitab agama di Masjid Raya. Pada sebelah petangnya, jika ada masa terluang, Datuk dengan ditemani Harun Fadilah mengunjungi beberapa buah rumah ulama atau ketua pasenteran sekitar Sumatera Utara. Tujuan Datuk berbuat demikian, sekadar berbincang dan bertukar-tukar pendapat tentang hal-hal yang ada hubungan dengan agama. Tidak dinafikan juga dalam pertemuan itu, ada ulama dan ketua pasenteran mencadangkan supaya persatuan ulama yang ahli-ahlinya terdiri daripada ulama Sumatera Utara dan ulama Utara Semenanjung. Matlamatnya, ahli-ahli ulama dua negara itu mesti bekerjasama menangani masalah akidah yang mulai terhakis di kedua-dua negara di samping masalah sosial yang dihadapi oleh anak-anak muda Islam, terpengaruh dengan budaya kuning di Sumatera Utara dan Semenanjung. Turut juga ditekankan dalam persatuan itu ialah menentang para pemimpin Islam di kedua-dua negara yang bersikap lepas tangan dalam hal agama, contohnya menghalalkan yang haram untuk kepentingan diri dan kuasa serta membanteras penyelewengan. Saya tidak tahu apakah perkara itu berhasil dilaksanakan atau tidak. Pada sebelah malamnya, setelah berbuka puasa dan menunaikan suruhan Allah, Datuk menghabiskan separuh daripada waktu malamnya dengan melakukan sembahyang sunat, berzikir serta melakukan sembahyang sunat di samping membaca Quran. Semasa Datuk melakukan perkara yang saya sebutkan itu, tidur saya cukup aman dan tenteram. Tidak terdengar bunyi aneh atau ganjil dari bilik yang bermanggakan tembaga putih. Saya sungguh beruntung dalam waktu Datuk berpuasa selama 2 hari itu. Pergerakan saya bebas, terlepas dari perhatian dan kawalan Datuk.
Saya boleh ke mana-mana dan kesempatan itu saya manfaatkan dengan sebaik mungkin. Hampir separuh kota raya Medan saya jajahi dengan berjalan kaki. Saya menghabiskan masa dengan duduk di kepala tangga Istana Maimun, melihat pelancong turun naik istana. Kemudian berlega-lega di depan istana sebelum bergerak ke pondok kecil yang menempatkan meriam ganjil. Kerana rajin datang ke situ, saya berhasil mengutip cerita tentang meriam puntung dari penjaganya. Begitu juga dengan beberapa gambar para sultan Delhi terdahulu yang tergantung di dinding istana, bagaikan terpaku dalam kepala. Saya boleh menunjukkan gambar beberapa orang sultan yang ada hubungannya dengan Kesultanan Johor, Perak, Selangor, Pahang. Malah beberapa nama jalan di kota raya tersebut terpahat dalam kepala. Beberapa orang penarik picture menjadi teman rapat. Sungai Delhi yang mengalir kotor bukanlah sesuatu yang asing bagi saya. Keseronokan dan kebebasan yang diperolehi tidak dapat bertahan lama. Kepulangan si Nonong seperti memutuskan rantai kebebasan yang dimiliki. Saya tidak sebebas dulu. Datuk mahu saya berada di sampingnya selalu, terutama bila dia mahu melakukan sesuatu dalam usaha dan ikhtiarnya membantu menyelesaikan masalah peribadi si Nonong. Ada kalanya, Datuk memerlukan bantuan dari saya. Atas sebab-sebab tersebut hati kecil saya jadi marah atas kepulangan si Nonong. Bila saya berdepan dengannya, akan saya luahkan protes hati ini padanya. Itu azam yang berputik dalam hati. Tetapi aneh, bila berdepan dengan Nonong azam yang menyala dalam dada terus padam. Terlihat wajahnya, jadi tergamam. Wajahnya tidak menggambarkan yang dirinya sudah berusia dalam 40-an. Mukanya bagaikan anak gadis awal 20-an. Kulitnya putih merah, senyumannya menawan. Sepasang mata galak yang dimilikinya boleh mendebarkan hati lelaki. Tinggi lampai, leher jinjang tubuhnya sedap mata memandang dengan sepasang payudara yang tajam menungkat baju di samping daging punggung yang kejap dan padat. Itulah sebabnya, tidak ada siapa yang menduga atau menjangkakan yang si Nonong sudah berusia 40 lebih. Kulitnya masih tegang, muka masih berseri. Kalau saya ditawar untuk menjadi suaminya, terpaksa berfikir 2 kali sebelum menolak. Kak Nong, ini cucu memanda. Nonong berhenti melangkah, merenung ke arah adiknya, Harun, sejenak. Kemudian Nonong merenung ke arah saya. Dalam perasaan yang serba salah itu, saya anggukkan kepala. Tama, inilah kakak aku yang tua, sambung Harun Fadilah lagi. Macam tadi, saya anggukkan kepala tetapi, cuma kali ini diiringi dengan sebaris senyum yang dibalas oleh Nonong. Cucu memanda, tanya Nonong pada Datuk di sebelah saya. Ya, terpama senyum kepuasan di wajah Datuk. Lawa juga orangnya, kulit putih. Matanya yang hitam menunjukkan dia cucu yang bijak, puji Nonong. Saya tersengih khayal bila dipuji begitu. Sepasang mata nakal terus merata seluruh wajah dan tubuh Nonong yang menawan. Sebagai orang muda, angan-angan dan khayalan yang memberahikan berkocak dalam kalbu. Mia bagaikan terbang dari ingatan. Seluruh minat dan perhatian tertumpah pada Nonong yang baru tiba dari Tanjung Pura. Masih tercegat di kaki tangga membibik beg. Tama, beri laluan untuk Nonong. Jangan tercegat di situ. Saya tersipu-sipu dengan teguran Datuk itu. Rupa-rupanya, saya berdiri di muka pintu menghalang perjalanan orang. Maafkan saya Nonong. Kamu Tama. Berbudi bahasalah pada orang yang lebih tua dari kamu. Jangan pakai hentam kerumus saja, Datuk menegur. Saya tersengih malu. Nonong tersenyum. Hebat sungguh perhatian Datuk pada Nonong. Tidak sampai 1 jam dia tiba di rumah, sudah 2 kali saya kena tegur. Tak mengapa, wajah dan senyumannya memberikan sebuah kepuasan yang tersendiri untuk saya. Kalaulah boleh, hari-hari seterusnya, mahu saya nikmati dan tatap kecantikan yang dianugerah oleh Tuhan pada Nonong. Entah mengapa, semacam ada kelainan dalam diri, sejak akhir-akhir ini, bila melihat perempuan atau gadis cantik. Saya terhayal dan perasaan jadi tidak tentu arah. Adakah ini membawa petanda yang diri ini sudah beransur dewasa? Sukar untuk mencari sebuah jawapan pasti. Sekiranya apa yang saya alami dapat dikesan oleh Datuk, betapa malunya fikir saya. Oleh sebab itu saya perlu berhati-hati dan teliti dalam setiap gerak-geri dan pertuturan. Kepulangan Nonong nan manis ke rumah pusaka, bertepatan dengan tarikh dan hari Datuk menamatkan puasa sunatnya selama 2 hari. Saya kira,
Perkara ni sudah dirancang dengan teliti oleh Datuk. Dia mempunyai agenda tersendiri. Diatur dan disusun dengan rapi untuk dilakukan bagi mengatasi masalah yang selama ini membelenggu diri dan kehidupan Nonong. Jadi bukanlah sesuatu yang menghairankan. Seiring dengan kepulangan Nonong, Datuk nampak sibuk semacam. Banyak perkara yang disoal dan ditanyakan kepada Harun Fadilah dan kakaknya, Nonong, secara berasingan dan ada kalanya secara berdua-duaan. Perkara yang diajukan kepada mereka berdua, ada masanya agak terlalu peribadi dan tidak masuk di akal. Ternyata mereka berdua memberikan kerjasama yang baik pada Datuk. Pada petang Rabu, sehari selepas Datuk menamatkan puasa sunat selama 2 hari, Datuk berpuasa pada hari Isnin dan Selasa. Sepulangnya berjemaah asar di Masjid Raya, Datuk terus memanggil Harun Fadilah dan Nonong ke ruang makan. Perkara begini memang tidak pernah dilakukan oleh Datuk. Saya merasa pelik dan curiga dengan tindakannya. Begini Harun, ujar Datuk sebat sahaja Harun Fadilah dan kakaknya duduk di bangku. Aku fikir sudah sampai masanya masalah yang ditanggung oleh Nonong diusahakan, sambung Datuk sambil menatap wajah Harun dan Nonong. Dua bersaudara itu tidak bersuara, hanya biji mata saja yang bergerak ke arah Datuk. Saya bersedia, terlompak kata dari mulut Nonong lalu disambut oleh Harun Fadilah dengan anggukan kepala. Setuju dengan kata kakaknya. Minta 2 gelas air dingin, pinta Datuk. Harun Fadilah mengarahkan pembantu rumah menyediakan barang yang diminta. Tidak lama berselang, 2 gelas air sudah berada di depan Datuk. Kamu berdua minum air seteguk senafas. Sebelum minum selawatkan Nabi 3 kali dalam senafas. Bukan air penunduk, mengikut kata, juga bukan untuk memukau, sekadar memberikan keyakinan dalam diri kamu berdua. Bercakaplah dengan jujur kerana aku juga berniat jujur dan ikhlas pada kamu. Setelah berusaha, selebihnya itu, kita serahkan kepada Allah pencipta alam semesta. Dia saja yang mengetahui segala-galanya. Pendek Datuk memberi penjelasan. Harun Fadilah dan Nonong anggukkan kepala, macam terkukuh di agak tuannya. Persetujuan itu melancarkan atur cara yang sudah Datuk rancang dalam kepala. Saya yang duduk agak terpisah jauh dari Datuk. Harun Fadilah dan Nonong merenung keluar, melihat sinar matahari petang yang kian redup jatuh di halaman rumah. Kicau burung sesekali kedengaran bersama deru kereta dan bunyi loceng beca yang lalu di jalan raya di hadapan rumah. Nonong yang tunduk segera angkat kepala. Renung muka Datuk. Cakap dengan jujur, jangan malu-malu. Berterus terang dengan memanda. Ingat, apa yang dilakukan ini sebagai memenuhi permintaan arwah orang tua kamu. Barangkali, Harun sudah terangkan kepada kamu, Datuk menyambung dengan penuh sopan. Sudah saya terangkan, kakak sudah faham, sambut Harun Fadilah tenang. Ya, apa yang dikatakan adik saya tu memang benar, tingkah Nonong. Datuk menegakkan dada sambil menarik nafas dalam-dalam. Duduknya dibetulkan, bersila bertindih paha dengan kedua-dua telapak tangan berada di atas tempurung kepala kaki kiri dan kanan. Sekali pandang, Datuk bagaikan pahlawan Melaka menyambut kedatangan pahlawan Majapahit. Harun, ia memanda, kamu tahu apa yang berada dalam bilik berkunci tembaga itu? Harun Fadilah nampak terkejut dengan pertanyaan yang tidak diduganya. Begitu juga dengan Nonong kakaknya.